Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua kembali kita dalam kelas matematik bersama saya, Cikgu Linda. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk ruang dalam KSSR Matematik tahun 6, di mana hari ini cikgu nak terangkan kaedah melukis poligon. Okey? Okey. Sebelum tu, cikgu nak tanya, ingat lagi tak anak-anak semua bentuk-bentuk poligon? Okey, kalau tak ingat, okey, mari kita ingat balik bentuk-bentuk poligon yang perlu kita ketahui. Okey, yang pertama adalah bentuk segitiga sama sisi. Yang kedua adalah bentuk segitiga sama kaki. Yang ketiga, bentuk segitiga bersudut tegak. Yang keempat, bentuk segi empat sama. Yang kelima, bentuk segi empat tepat. Yang keenam, bentuk pentagon. Yang ketujuh, bentuk heksagon. Yang ke-8, bentuk heptagon. Dan yang ke-9, bentuk oktagon. Okey, anak-anak semua, ada 9 bentuk yang perlu anak-anak semua ketahui. Okey, so sekarang jom kita belajar bagaimana nak melukis poligon menggunakan petak grid. Okey, kita tengok bentuk yang pertama, iaitu bentuk segitiga sama sisi. Okey, sekarang diberi petak grid yang mempunyai grid segitiga. Okey, jadi pertama sekali kita camkan bentuk segitiga sama sisi tadi macam mana. Okey, segitiga sama sisi mempunyai 3 sisi yang sama panjang. Oleh sebab itu, kita perlu menanda titiknya dahulu. Okey, segitiga sama sisi mempunyai 3 bucu, di mana kita tanda dahulu bucu-bucunya di mana. Okey? Okey, di sini saya mengambil tapaknya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unit. Okey? 6 unit tapak segitiga ini. 6 unit juga sendeng di sebelah kiri ni. Dan 6 unit juga sendeng di sebelah kanan. Okey? Okey, setelah kita menanda titik, barulah kita menyambung ketiga-tiga titik ini dengan garisan. Dan jangan lupa, garisan yang dibuat perlu menggunakan pembaris. Tak boleh hanya menggunakan tangan. Okey? Okey. Untuk kita ketahui sama ada bentuk yang kita lukis tepat atau tidak, kita perlu mengukur sudut di dalam bentuk ini. Okey, jadi bila nak ukur sudut, kita perlukan protektor. Okey. Jadi ini adalah sudut yang perlu kita ukur. Untuk mengukur sudut di dalam bentuk segitiga ini, kita perlu meletakkan protektor. Pastikan pusat protektor itu berada di bucu segitiga tersebut, di mana sudut yang hendak kita ukur. Okey, kita nak ukur sudut di bahagian ini. Jadi bucu ini yang perlu kita letakkan di pusat protektor. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, sebelum tu pastikan garis asas ini adalah selari dengan garisan tapak segitiga ini. Okey. Okey, dan kalau kita lihat protektor ni ada 2 bacaan. Okey,
bacaan skala dalam dan skala luar. Anak-anak kena ingat, bila kita baca protektor, kita mesti baca bermula dengan sifar. Jadi kita nak baca sudut di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang bermula dengan sifar adalah skala dalam. Jadi kita baca sudut ini menggunakan skala dalam lah. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, kita baca dia bermula dengan sifar 10, 20, 30, 40, 50, 60. Dia akan berhenti di sini, maka sudut ini adalah 60 darjah. Okey, begitu juga kalau ukur di bucu-bucu yang seterusnya. Okey, sama sahaja kaedahnya. Pusat protektor tadi perlu diletakkan di bucu tersebut. Dan kalau kita ukur menggunakan teknik yang sama, nilai dia juga adalah 60 darjah. Okey? Okey, sekarang kita lihat bentuk yang seterusnya yang perlu kita lukis adalah bentuk segitiga sama kaki. Okey, seperti segitiga sama sisi, segitiga sama kaki juga mempunyai 3 bucu. Dan kita tanda bucu-bucu ini menggunakan 3 titik. Okey, bila segitiga sama kaki, pastikan tapaknya berbeza. Ukuran tapak berbeza dengan ukuran sendengnya. Okey, dan pastikan sendeng di kanan dan kiri mempunyai panjang yang sama. Okey, di sini adalah lebih mudah kalau kita ambil 4 unit. Okey, 4 unit di bahagian tapak dan kita lihat di puncaknya kita panjangkan sikit. Janganlah ambil 4 juga kan, nanti jadi segitiga sama sisi. Jadi kita panjangkan sedikit. Selepas itu barulah kita sambung ketiga-tiga titik ini. Dan untuk mengukurnya seperti tadi juga kita menggunakan protektor. Okey, kali ini cikgu nak ukur bahagian ni, bucu yang ni pula. Okey. Okey, so kita ambil protektor, kita letakkan pusat protektor di bucu ini. Okey. So sekarang kita lihat. Kali ini kita baca skala dalam ataupun skala luar. Ini skala luar sampai garisan ni ya. Okey. So yang ini skala dalam. Kalau kita lihat skala dalam, dia bermula dengan 180 darjah. Dan anak-anak semua kena ingat, kita mesti bacaan sudut mesti bermula dengan sifar. Jadi sudut ini kita perlu baca menggunakan skala luar. Okey, kalau di sini kita lihat dia akan stop sampai di garisan ini. Jadi kat sini kalau kita baca dia sebagai 75. Okey, 75 darjah. Kalau letak 74 darjah pun boleh diterima. Okey? Okey. Begitu juga dengan sudut. Kedua sudut yang di atas dan yang di sebelah kiri. Okey, kalau kita ukur, yang di sebelah atas juga adalah 35 darjah. Okey. Kalau yang di sebelah kanan 75 darjah, yang di sebelah kiri juga akan sama 75 darjah. Okey, kita lihat bentuk yang seterusnya. Segitiga bersudut tegak. Okey, kita akan gunakan petak grid segi 4 sama seperti segitiga sama kaki tadi. Okey, kita tanda dahulu 3 titik di mana bucu segitiga bersudut tegak itu akan berada di situ. Okey, seterusnya bila kita dah tanda, kita gariskan titik-titik tadi. Kita cantumkan dia menggunakan pembaris. Okey. Dan di sini perlu ingat, kalau segitiga bersudut tegak, ada satu garisan lurus, menegak dan melintang yang akan bertemu, yang akan membentuk sudut tegak. Okey. Sudut tegak 90 darjah. Okey, di sini kalau kita ukur sudut tegak tu, betul tak 90 darjah?
Okey, kita gunakan protektor. Kalau guna protektor, memang dia tepat 90 darjah. Tapi kali ni cikgu nak tunjuk kita nak ukur di bahagian sini. Okey, bila nak ukur di bahagian sini, protektor tu kena letak kedudukan dia beginilah. Sebab kita nak ukur garisan sendeng ni. Okey, dan garis asas dia berada di garisan yang tegak ini. Dan jangan lupa bucu dia letak di pusat protektor. Okey, kali ini kita nak baca menggunakan skala dalam atau luar. Ingat kita bermula dengan sifar di sini ya. Sudutnya di sini, jadi kita baca menggunakan skala dalam. Okey, kalau kita lihat skala dalam dia akan stop di sini. Selepas 40. Antara 40 dengan 50. Nilainya di sini, kalau kita tengok nilai yang kecil ni di sini, jadi nilainya adalah 45 darjah. Okey? Okey. Untuk sudut 90 darjah kita tak perlu tulis. Cukup kita tanda sebagai petak kecil sahaja. Okey. Kita lihat bentuk yang seterusnya, iaitu bentuk segi empat sama. Okey, segi empat sama memerlukan 4 titik yang bagi menanda 4 bucu yang akan kita lukis. Okey, seterusnya di sini saya menggunakan skala dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unit 6 unit untuk bahagian panjang dan lebar dia juga 6 unit lah sebab dia segi empat sama. Okey, so selepas kita tanda, kita gariskan. Ada 4 garisan lurus yang sama panjang. Okey, apabila dia sama panjang macam ni dan dia garis lurus, 2 garis lurus yang bertemu. Ni garis lurus. Okey. Dan kalau kita ukur menggunakan protektor, dia ukuran sudut dia adalah tepat 90 darjah di sini. Kan? Kalau kita ukur sebelah sini pun sama, 90 darjah. Ini semua 90 darjah. Jadi kita hanya perlu tulis sudut dia dengan menggunakan petak kecil saja yang menandakan ia adalah 90 darjah. Okey, kita teruskan dengan bentuk segi empat tepat. Okey, masih lagi menggunakan petak grid segi empat sama. Kita tanda dahulu bucu bagi segi empat tepat ini. Setelah kita tanda, baru kita menggariskan dengan garisan lurus menggunakan pembaris. Okey, seterusnya kita ambil protektor, kita ukur adakah dia tepat ukurannya 90 darjah. Dia tepat 90 darjah dan kita tandakan sudut dia dengan petak kecil sebagai 90 darjah. Okey? Okey. Kita lihat pula bentuk yang seterusnya, bentuk pentagon. Bentuk pentagon kita perlu lukis menggunakan petak grid segi empat sama. Okey, pentagon mempunyai 5 bucu. Jadi kita tanda dengan 5 titik. Ini adalah kedudukan titik dia yang sesuai untuk kita lukis. Okey, sebab kita nak pastikan dia mempunyai jarak ataupun ukuran yang sama. Jadi selepas kita tanda, kita gariskan, kita cantum titik-titik tersebut. Okey, setelah kita cantum, kita cuba ukur. Pastikan ke 5 sudut mempunyai sudut yang sama. Okey? Okey, sekarang kita cuba ukur satu sudut. Okey, di sini bila kita ukur, dan kita ukur di sudut ni ya. Di bucu di bahagian ni. Jadi kita ukur di sini kita menggunakan skala dalam. Okey, skala dalamnya di sini bermula dengan sifar 10 dan seterusnya stop di sini antara 100 dengan 110 di garisan ini. Berapakah nilainya? Okey, kalau kita tengok nilainya adalah 108. Okey, dia tak sampai lagi 110, jadi nilainya adalah 108.
Dan untuk bentuk pentagon, kelima-lima sudutnya mempunyai nilai yang sama. Okey? Okey. Kita teruskan dengan bentuk heksagon. Okey, bagi bentuk heksagon, petak grid segitiga yang kita perlukan. Okey, heksagon mempunyai 6 bucu. Jadi kita tanda dahulu 6 bucu yang diperlukan. Okey, di sini saya menggunakan 2 unit ya. 2 unit di bahagian tapak dan sisi-sisi yang lain. Okey, setelah kita tanda, tercantum. Okey, ni ada 6 juga dia punya sisi. Seterusnya kita cuba ukur satu sudut. Berapakah nilai sudut bagi heksagon? Okey. Okey, kita ambil protektor. Okey, saya mengukur sudut di bahagian ini. Jadi kat sini kita masih lagi menggunakan skala dalam. Bermula dengan garisan ini. Okey, bermula dengan sifar dan dia akan berhenti sampai di sini. Okey, dia akan berhenti sampai di garisan ini. Bermakna nilainya adalah 120 darjah. Okey. Bila satu sudut tu kita dah jumpa sudut lain tu, automatik akan sama nilai dia. Okey. Kita cuba ukur bentuk yang seterusnya. Bentuk heptagon. Okey, bentuk heptagon kita perlukan juga petak grid segitiga. Okey, heptagon mempunyai 7 bucu dan kita tanda dahulu bucu-bucunya di mana kedudukan dia. Itu kedudukan bucu-bucu heptagon. Pastikan penanda yang pertama dia adalah di puncak heptagon. Okey, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru dia akan jadi bentuk dia. Kalau awak tanda sembarangan, dia takkan jadi bentuk heptagon. Okey? Okey. So, selepas kita tanda bucu-bucu dia, kita gariskan. Okey, kita gariskan. Dah jadi bentuk heptagon. Jadi, kita cuba ukur satu sudut berapa. Okey? Okey, kita cuba ukur satu sudut nilainya adalah, kita ambil bucu di sini dan kita baca menggunakan skala dalam lagi. Dia berhenti sampai di sini dan nilainya adalah 129 darjah. Okey, kita teruskan dengan bentuk yang terakhir iaitu bentuk oktagon. Bagi bentuk oktagon, kita memerlukan petak grid segi empat sama. Okey, kita tandakan dahulu 8 bucu oktagon yang menggunakan 8 titik. Okey, kali ini kita bentukkan bentuk yang kecil sahaja untuk jalan selamat untuk kita lukis. Okey, maknanya satu unit sahaja yang mewakili tapak dia dan seterusnya. Okey, so selepas kita tanda, kita sambungkan titik-titik dia. Okey. Dan kita ukur sudut di dalamnya. Okey, di sini disebabkan garisan, kita nak ukur yang bahagian ni, disebabkan garisannya agak pendek, jadi anak-anak perlu tolong ambil pembaris dan tandakan. Panjangkan garisan yang hendak diukur, baru memudahkan anak-anak untuk membaca ukuran tersebut. Okey? Okey, jadi di sini bila kita nak baca ukuran ni, maknanya kita perlu guna skala dalam. Okey? Jadi kita baca bermula skala dalam di sini sampai di sini. Okey, jadi berapakah bacaan sudutnya? Iaitu 135 darjah. Jadi kalau kita ukur sudut-sudut yang lain juga, nilainya adalah 135 darjah. Okey, anak-anak semua?
Okey. So, sampai di sini saja penerangan cikgu pada hari ini. Harap jelas dan dapat membantu anak-anak semua untuk melukis poligon selepas ini. Okey? Terima kasih kerana mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Linda. Okey? Okey, terima kasih. Assalamualaikum.